Jadi pasal kita mengaku diri kita tak kenal Tuhan. Semua kata-kata kita, diri kita pun kita tu yang duduk dalam tanah maka Allah janji. Terus balik pada Allah. Biasa. Takkan nak duduk dalam tanah ni. Duduk dalam tanah pasal duduk mengaku diri sendiri. Dia tak mau. Dia tinggal Tapi kalau kita dah menafi kan, kita menafi hak kita mengisbatkan kita nafi isbat tu, kita nafi hak kita mengisbatkan hak Allah. Dulu orang dah sebut-sebut kalau nafi isbat kan, ni mana ada ustaz sebut nafi isbat. Orang sebut nafi isbat pun orang tak faham kan. Dia nafi isbat tak pernah dengar lagu Dhamma Sutra, tahu kan, lagu Sufi kan. Nafi isbat kan. Dia pun tak tahu saya lagu tu apa benda nafi isbat. Sufi kan. Dia sebut nafi isbat. Ini nanti kita nak belajar usul ni. Itu pun masih peringkat tasawuf nafi isbat tu. Sebab siapa yang nak menafi kan? Apa daya kita nak menafikan dan apa daya kita nak mengisbatkan, itu masih lagi tasawuf proses. Tapi cantik lah pasal benda ada, benda disebut, tapi nak letak tang mana, betul tak? Kita solat ada, jangan kata tak solat, jangan kata solat tak wajib, solat wajib. Tapi nak tahu yang diterima tu macam mana, yang tak diterima tu macam mana. Sebab pasal apa lupa kata nanti, hai, takkan ada pula solat yang tak diterima. Ada, dia tulis fawailul lil musallin tu. Nampak Cik Wahab kita. Solat wajibnya. Tu. Tapi dah, sebab itu nak kena faham benda tu. Dia macam ni, nak main, hampa main dari mana? KL? Dari KL? KL. Dia kena fikir, masa dalam perjalanan tu fikir, aku main ni apa yang aku nak? Dan pasal apa aku nak mengaji? Untuk apa aku nak mengaji? Dan bagaimana terfikirnya rasa nak mengaji? Semua tu persoalan kan. Atas alasan apa? Atas apa yang apa dia ni sebenarnya? Sebab aku duk perhati Mamat ni punya video ke, atau Ustaz Ali punya video ke, Ustaz Waniza punya video ke, Ustaz ni ke, atau berkawan dengan orang yang duk ngaji ke, teringin nak tahu ke, atau memang aku bermasalah dan aku nak selesaikan masalah. Nampak beza dia. Ada kawan dulu muda-muda, banyak anak-anak Mak Saleh main mengaji sini, perempuan-perempuan Mak Saleh, laki-laki Mak Saleh. Satu ketika penuh rumah ni banyak. Lepas tu ada lah budak-budak muda lain duk nampak, sempoi lah mereka ni mai join. Tapi dia protes lah kesudahan dia. Pasal dia tak tahu dia mai, dia tak tahu apa dia nak, dia tak tahu, dia cuma nak tahu apa yang berlaku dalam tu. Bukan dia nak tahu kenapa orang ada apa yang telah berlaku pada orang yang ada dalam tu. Sebab apa satu mamat tu pergi ke satu kedai makan, kedai makanan dan minta makanan. Ada orang pergi kedai kopi, kedai makan, orang minta minuman saja. Tetapi bila dia bersertakan kelaparan, kadang dia tak dapat pun nak jumpa kawan-kawan di situ, ada meeting. Dia order pilau, dia duduk meja orang. Ayam. Betul tak? Biasalah. Order ayam panas. Orang kata apa dia ni? Panas gila-gila, order ayam panas pula. Dah, saya baru lepas minum, baru lepas makan. Kalau saya order air, saya tak mau minum lagi, tapi air akan sayang. Kalau saya order ayam panas, saya tak mau minum lagi, air akan sejuk sikit lah. So, suasana tu nampak tak? Logik bagi dia lah. Tak logik bagi orang lain. Dia tahulah dia buat begitu pasal apa. So, bila orang nak pergi mengaji ilmu mengenal Allah, atau orang nak pergi mengaji ilmu-ilmu makrifah ni, mana kata orang tu mesti ada persoalan dalam diri dia. Apa masalah dia sebelum ni? What is going on? Dia nanti bagi tahu sebenarnya macam ni. Aku saja main lah.
dah den mai aku mai pi ajar. Atau lagu tu atau saya main ni sebab saya bermasalah. So saya mesti bila awak kata awak bermasalah, bawa ada conversation dia. Apa masalahnya? Nama apa tu? Okey, aku tanya orang buat tak tahu. Orang buat clean ni, orang buat macam tak tahu. Apa masalah Hakim? Sebab nak mengenai dia. Tak, sebab nak mengenai dia. Ada information belakang tu tak? Sebab nak mengenai diri, apa untung mengenai diri ni? Hakim, maksud saya Hakim kena proses macam tu. Ini bukan saya tekan Hakim. No. Saya cuma beritahu that is procedure dalam untuk getting fit. Faham tak? Tak mau jadi fit. Bab ilmu ni fit. Bab benda-benda lain kita tak pandai pun tak apalah. Macam aku lah, tak pandai benda lain, komputer ke apa semua aku tak pandai, tak kisah. Tapi bila main benda ni aku nak fit. Kalau sebab dia mesti kena ada peringkat. Sebab apa? Sebab mengenai diri. Apa untung kena diri? Apa ruginya tak kena? Itu semua ada soalannya. So kita nak tahu apa untung dia, apa rugi dia. So untungnya mengenal diri ini adalah boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untung dia. Ruginya tak mengenal diri ini iaitu tak mengenal Tuhan. Itu ruginya. Itu prosedur dia. Okey. Untungnya dapat makan sebab kita tengah lapar. Ruginya celakanya selepas makan kita dapat mengah. Pasal apa? Dah makan dah pergi kedarah lagi, dah tak boleh masuk, pergi colok lagi. Muhammad kata berhentilah. Sebelum kenyang kita berhenti pasal tak boleh masuk dah. So dia ada. Dan nak mengenai diri ni atas alasan apa information yang kita ada, supaya kita tahu jalan tu bukanlah satu jalan yang membawa ke arah kesesatan, bukanlah satu jalan yang membawa ke arah kemusnahan pada diri melalui ketidaktahuan ataupun melalui keegoan. Kita musnah disebabkan benda-benda yang macam tu. Tapi bila kita kena create questions dulu dalam diri kita, supaya besok bila kita mengaji Hakim, orang mai cakap apa pun kita tak peduli dah. Bukan kita tak peduli sebab kita ni ada grup, kita ada. Mengaji kalau orang pergi ada persatuan, ada grup. Kalau gaya buat macam persatuan ni betul, mengaji di sini betul, di sana tak betul. Guru saya betul, sana guru tak boleh pakai. Itu bukan dia. Sebab guru tu sendiri akan mengatakan sesungguhnya dia tak berupaya. Yang memilih dan menyesatkan hanyalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Bukan Allah ini. Sampai berapa banyak Tuhan kata. Tuhan-Tuhan mereka, setan-setan mereka pun dia dah sebut dalam Quran. Quran sebut banyak perkara yang boleh pecah fikir dan membuat kita senyum, bukan buat kita takut. Kalau kita kaji ya. So benda-benda yang macam ni,
bila awak berfikir, pergi lagi jauh, iaitu I couldn't find no person who can understand me well. Hantar. Aku nak mengaji ilmu mengenal diri aku sendiri ini sebab selama ini aku telah diteman oleh diri aku sendiri dalam apa jua keadaan. Meskipun sahabat sebelah aku faham atau sahabat sebelah aku tak faham, diri aku selalu ada bersama aku. Dan selalu berkata dengan aku, cuma aku tak sedar. Aku terlalu sosial dengan keadaan tu. Aku tak serius. Tetapi kadang-kadang aku tak, aku duk rasa dah benda ni nak jadi. So that mean aku dah tahu dah ni. Ada yang bagi tahu lah. Aku duk rasa dari tadi dah. Ada yang bagi rasa lah. Aku duk nampak dah benda ni nak jadi. Ada yang bagi nampak lah. Terngiang-ngiang ya di telinga aku. Duk terasa. Ada yang bagi. So, aku menyesal betul lah kalau aku tahu aku ikut. Pasal apa ada perkataan tu? Mana ada yang tak tahu? Aku duk macam mana aku boleh tak nampak tadi? Mana ada yang tak nampak? Aku duk nampak dah nak jadi, ada yang nampak. So, this kind of things, you have to get really serious dengan diri hang. Okay ya? So, benda ni hang kena timbulkan soalan-soalan yang orang kata bila orang main cakap mengaji apa mampu dia aku. Bukan sebab apa, sebab dia orang masa hang tak tahu, masa hang tak khusyuk dalam semayang, hang tak mengenal hakikat dia, Allah baru setakat nama. Dia pun tak peduli benda tu. Hang pasal apa? Hang nak jadi tak tentu arah kan, idea apa kan, dia pasal macam dulu member kita tu belakang masjid. Sebelum mengaji, awak tak apa, bila main mengaji dia pun jadi kalut. Tu bila jadi gini. Nampak apa yang nak cuba. Bila orang tak mengaji, orang anak-anak muda duk buat ni, dia pun tak kisah. Tapi bila mengaji, dia pun jadi takut. Takut apa benda? Takut sesat. Baca Quran tak? Baca. Pergi merempit tak apa, tak kisah. Nak merempit ke apa tak kisah. Itu ya, amin. Ya. Orang sesat dibuat rasa apa lah. Ya. Ngaji Al-Quran kot. Kau fikir Orang bukan dibuat sesat dia. kalau betul ya. Kalau betul lah sesat. Kalau hang bawa benda yang betul, hang tak akan marah orang. Kalau hang bawa benda yang betul, hang tak akan tuduh orang sesat. Dan tak takut pun. Kalau hang bawa benda betul, hang tak ada masa nak kata orang tak betul. Sebab hantar yang dia tu tak betul pun, yang tak dia yang tak betul tu pun atas dasar siapa? Siapa yang menutup? Siapa yang membuka? Siapa yang beri petunjuk? Siapa yang menyesatkan? So, ngaji ilmu mengenal diri dan mengenal Allah ini adalah untuk diri kamu sendiri. Bukan nak hendak orang ramai ikut. Bukan nak hendak orang tengok kita elok. Bukan nak hendak orang tengok kita alim. Bukan nak hendak orang tengok kita ni mukmin. Bukan nak hendak orang kata kita ni musyrik. No. Bila ada 3 orang, 2 orang benci hang, tinggal siapa yang tak benci hang? Hang lah. Dalam 3 orang berjalan, tak tahu bergaduh, 2 orang benci hang. Ada seorang lagi tak benci hang. Tapi bila hang mengeluh, itu Tuhan tulis dalam Quran, sesungguhnya aku sangat benci pada hamba yang mengeluh. Bermakna hang pun reject dia hang. You can lose every single thing, but not yourself. Kadang orang menggaduh pasal konsep dan idea dalam YouTube, Facebook, orang boleh tengok. Kita pun dulu terjerat, terikut benda-benda yang lagu tu.
Tapi hari ni bila kita duduk dekat diri kita, aku berjanji aku akan menjadi sahabat baik kamu. Beberapa surah dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya Muhammad itu tidak gila. Dan ada pula mengatakan sesungguhnya temanmu Muhammad tidak gila. Dia cakap dengan siapa Al-Quran tu? Teman tu. Kalau dia kata sesungguhnya Aziz, sesungguhnya temanmu Muhammad, wahai Aziz, kita tahu dah bukan dengan kita. Sesungguhnya temanmu Muhammad atau karibmu Muhammad tidak gila. Kenapa statement tu dikata sampai begitu? Kita kena proses ilmu yang dia bawa ke. Apa dia yang menyebabkan dia dituduh gila? Oh, ya, ya. Wanita. Soalan. Wah, roti dia bawa mai. Wah, teh kena beri panas. Wah. Teh, oh. Secah rancak. Assalamualaikum. Buat susah-susah. Cik. Masih ada. Orang mengantuk suruh mantai lah ya. Dengan lapang ni. So, di sini. Bila mereka pantun sufi dulu kan, nasi lemak buah bidara sayang selasih hamba ulurkan, hilang emak hilang saudara kerana kekasih hamba turutkan. Bukanlah daging belah tengah tu. Ya bukan. Bukan. Wajib kita mengasihi kaum wanita. Tidak boleh tidak lah pasal kita lelaki. Tetapi tak bolehlah hilang diri disebabkan mereka. Sebegitulah juga dengan mereka yang mengenal wanita-wanita yang telah mengenal Tuhannya. Tidak bolehlah menjadi tantu Allah disebabkan lelaki. Tadi apa tu, mai satu peringkat tu dalam teater tadi Lee buat, member saya buat. Dia tu kata, hang mabuk, botol arak ada di tangan. Dia kata, ya aku mabuk tapi aku tak menipu. Dalam teater tu lah. So, jangan orang yang waras menipu yang lagi teruk daripada orang yang mabuk menipu. You see? Munafik lah, munafik. Awak berdiri semayang tapi awak tak ingat Tuhan. Macam mana? Kenal bau huruf kan? Huruf dan makna je. Alif lam lam ha A L L A H. Makna dia Allah. Maksud dia Tuhan. Mauduk dia pula mana dia? Tak tahu. Ada kata atas langit, ada kata atas arasy, ada kata di mana-mana saja. Hang tu nak tahu di mana, hak macam mana? Dalam Quran kata aku lebih dekat daripada orang ni. Dalam Quran kata aku berserta di mana saja kamu berada. Takkan apa tak mau tahu yang tu punya departmentnya. Department tu awak tak mau tahu. Ni kita diajak kata tak ada apa, tak buat amal ibadat, kita makin jauh dengan Allah kan. Dan kan dalam Al-Quran kata dia dekat. Macam mana boleh kata jauh pula? Dia itulah kata, itu kadang-kadang cara ustaz-ustaz fiqh berbincang. Faham? Cara mereka bincang, lagu mereka lah. Ya. Cara ustaz-ustaz tasawuf bincang, lagu cara ustaz tasawuf. Tadi aku nak pergi JT jumpa ustaz tu, lupa nama dia, ustaz ni. Duduk sembang dengan Abang Din, kedai JT tu, selalu aku pergi sembang dengan dia. Dia ada ustaz tu, dia kata, saya tiap-tiap malam duduk tengok lepasnya ni, saya duduk mengajar ilmu ma'rifatullah. Tak ada apa nak again, there's nothing to talk. Smooth kami punya sembang. Saya kata seronok abang. Dia Ustaz kata, ustaz tu dia kata, mereka nak tarik tauliah, saya tarik lah, saya tak peduli lah. Saya kata, itu tak ada istilah tu, saya kata kat dia.
Abandin ada basar, kata Pak Ustaz tu, abandin ada sama, abandin ada hayat, abandin ada kudrat iradat. Tidak, semualah sifat-sifat Allah Ta'ala. So, takkan nak perlu taliah sembang benda yang ada. Benda yang nyata. Bukan nak cerita pasal benda yang sejarah, riwayat, apa Abu Hurairah ke, Al-Bukhari ke, apa ke, itu ini apa semua ni, Tirmizi ke, itu ini apa semua awak pergi mengaji lah. Benda-benda ni nak kena ada proof, nak kena ada ni, nak kena nak tahu tahun dia, nak kena hijrah lah, itulah ini apa semua lah ikut ni. You have to study this thing. Sebab benda tu tak ada kat situ. Benda tu adalah sejarah. Benda tu tak boleh diselewengkan. Bahkan mereka kata ada hadis-hadis yang palsu. So you study lah. Proof what? Proof. To prove wrong, you have to have something right. To prove something right, you have to tunjuk yang ni wrong. Tapi nak cerita pasal diri hang ni, nak prove right wrong apa? Inna Allah ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliya wa fi anfusikum afala tusiru. Nak perlu apa ni? Tahu boleh apa? Kalau nak cerita bab sesat ni, cerita benda yang berjarak. Berjarak, distant. Contoh dia perjalanan, contoh dia sejarah. Benda tu berlaku dengan jarak tahun ni dengan jarak tahun tu. Dia ada history dengan timeline dia. Yes, definitely. So, kita perlu usul. Kaji sejarah ada mai, ni cikgu lama mai, profesor dah, sini ada ni soalan ni apa semua lagu ni macam mana benda ni. Okey. Berdasarkan Reporting fakta-fakta. things, telling this, telling that, blah 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 blah. Okey, kita respect. I salute budak-budak yang balik daripada Azhar, budak-budak yang balik pada Syria ke apa Jordan lah, whatever it is lah. Negeri Arab ni pergi mengaji. Janganlah hina mereka sebab apa? Mereka ada ilmu. Tetapi tak bolehlah nak kata ilmu mengenai Allah ni tak ada, sebab tak ada di sana. Habis nak tak mana popular legend Malaysia ni? Mat Kilau, Tok Bramu, Pak Brahman, apa ni, Ki Haji Saleh, Tuan Guru Haji Fazil Bentan, Tok Janggut, Tok Kendali, Tok Kupalo. So semua legend ni takkan hampa nak tanam macam tu saja disebabkan hampa pergi negeri Arab. Mereka ni mengaji ilmu apa? Apa yang buat daripada izin? Mereka ni orang Melayu yang dahsyat kot. Ada di antara mereka pergi mengaji di tanah Arab tu. Tok Arab pun tak pergi mengaji sini. Mereka pergi sana, kira mereka lagi dahsyat hijrah kot. So apa yang kita nak cerita hari ni? Tapi kira ilmu ni memang normal lah kena hentam. Wali-wali Allah sendiri pun kalau ikut sejarah-sejarah dia pun memang akan dihentam, akan disalib lah apa semua kan. Itu pada ketika tu. Ketika tu. Kalau kata satu orang dia nak semilih anak dia. Ingat kalau kita ikut kalau zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di kala ini, aku ingat orang viral habis dalam Facebook ke Twitter apa semua. Kalau Nabi Allah Nuh alaihissalam banyak mungkin nak buat lagu tu, orang viral habis, orang buat lawak lagi, orang hina lagi. Buat kapal atau bukit. You see that? Sulah ni bukan macam tu. Tu saya kata kat ustaz tu tadi saya jumpa. Saya kata, ustaz maaf cerita, tahun kami nak mengaji dulu sifat 20 saja, kami kena pergi Pahang. Waktu ayah masih mengaji. Bila dia angkat ayah sebagai wakil, baru ke sini. Tu pun masa tu belum ada viral internet, belum ada tu, mereka duk viral dah. Ayah ni kena kiparah lah, ni kena apa tau, yang guru dah tolak dah. Macam-macam lah orang cerita. Dia punya macam tu pula.
Tetapi bila kita proses pada zaman sekarang, internet ada, semua ada, ni kita cakap bagi terang. Kalau kiparah ni apa cakap apa dia? Makrifah ke? Fiqh ke? Usul ke? Tasawuf? Mana ada istilah makrifah? Kiparah. Sebab hang nak duduk di label makrifah tu, hang tak ada kena, hang tak, dia punya syarat, hang kena tiada. Yes. Jadi Tak ada. tak ada istilah kifarah lah. Jadi it's nothing to condemn, nothing to pressure. Tapi kalau hang nak balik ke soal jawab, kita turun usul fiqh tasawuf. Hari ni kita boleh sembang benda ni. Member kan ada KL lepas lah baru aku nampak. Aku minta maaf lah selama ni aku terikut-ikut depa duk belasah duk hentam hang. Tapi bila aku fikir balik, oh aku kena tarik handbrake lepas. Aku bukan mengaji untuk duduk dalam satuan. Aku bukan mengaji ni. Aku mengaji ilmu mengenal Allah ni adalah Untuk diri. Itu saya kata selekoh-selekoh dia ada disebabkan masalah sikap. Tapi bagi kita, itu sebab bila dia cerita pasal Dajjal baru ni kaya rendah ya. Imam Mahdi lah apa. Kaya rendah ya. Masa aku duk menulis dekat, aku duk jual buku dekat Expo. Jadi bukan seorang mai, 3-4 orang mai tanya pasal Mahdi kan. Aku tanya, why you bother about Mahdi, about Dajjal or this and that? Kenapa tak mengenal diri, mengenal Tuhan? Pasal dia tulis di situ, orang-orang beriman akan tenang kerana mereka menyedari bahawa Dajjal itu tidak mempunyai kuasa kepada orang yang dilindungi Allah. Why you ambil part-part yang worry, yang bimbang dia ni akan bagi lagu ni apa semua, tiada yang akan selamat apa. No, Tuhan kata cukuplah Allah bagi kamu. Quran kata. Setakat tahu Freemason, tahu ciri-ciri Dajjal, habis apa persediaan kita? Kan? Sebab the only way to wipe away all these conversations which seems bring you nowhere, you got knowledge, but so fucking what, man? Buat risau. Tak risau. Wahai, cerita bagi orang bimbang, saya faham. Pokok besar pun tumbang. Kita tak maulah ni, kita mau ajak orang mengenal Tuhan. The rest what will happen, happen. Tak ada daya upaya. So benda-benda macam ni yang kita harus letak dekat budak-budak muda. Tetapi for the sake of knowledge, okey lah. Anak pergi mengaji ilmu matematik, pergilah. Anak mengaji ilmu Dajjal, pergilah. Anak ambil pengetahuan pasal Imam Mahdi, ambil. Pasal dia punya key in the end of the days, dua-dua ni powerless. Without Allah Ta'ala itu sendiri. Akulah yang menggerakkan 7 petala langit, 7 kepala bumi dan barang seisinya. So kenapa kita pergi rocky roads where is a smooth way there? Highway kan, tapi ikut jalan kampung apa? Highway tu. Tak, Tuhan yang punya. ikut kehendak masing-masing. Tetapi kena tahu first kali mengenal diri dan mengenal Allah. Sebab dalam surah Yunus ayat 62, dia tulis tiada kekhawatiran sesuatu yang tidak baik, dan mereka juga tidak berduka cita. Dan ni kalau kata hang yakin dengan Allah Ta'ala, hang yakin dengan janji-janji dia, okay, that's it. Kalau dia nak letak hang kat mana, dia tahu dia letak hang kat mana. Hang semayang pun kalau tak khusyuk dan tawaduk, dia bagi tahu fawailul lil sahur ni kan, dia dah bagi tahu. Pun hang buat je tapi hang tak khusyuk dan tawaduk, tak jumpa khusyuk. Dia tak kata alah tak apalah pasal hang buat juga aku lepas. Tak ada surah ayat kata gitu. Dah pasal hang tak khusyuk tapi hang duk pergi buat juga. Kan orang tengok pun elok lah. Yalah. Apa beza dengan Hindu, Cina buat? Dia tak ada khusyuk tawaduk terhadap Allah Ta'ala itu sendiri. So apa bezanya daripada penyembahan? Solat lain, sembahyang lain. Itu sebab dia bercerita pasal solat. Tu ada cerita pasal Mu'alaf ni. Dia masuk Islam.
Kan dia masuk Islam, dia terkejut kita. Dalam Islam pun ada sembahyang lagi ya. Sembahyang. Kan maksud dia dulu dia agama lama tu. Dia sembahyang tu lah. Tuhan dia nama Hyang. Tapi bila dia masuk Islam, ada lagi sembahyang ni lah. Kan? Rupanya dia tak tahu solat tu bukan sembahyang. Tu ada beza dia. Dia betapa susahnya nak abang. Buatlah nak buat apa pun. Anak semayang 5 waktu sampai lebam day hang ni. Buatlah. Tekan kuat dekat tu, dia akan lebam. Entak. Dah tekan lah. Tekan. Dia tenyek tu. Jadi masalah dia, hang buat macam tu, hang dapat macam tu. Tetapi yang kita persoal ni, macam orang duk tanya pasal takbir ni ke apa niat ni apa semua duk tanya aku. Aku kata okey. Kalau hang boleh yang tu semua, tiba-tiba hang tak khusyuk dalam tawaduk. Macam mana jalan ceritanya? Saya tanya banyak orang sejujur-jujurnya, tanya ramai orang, bagaimana solat kamu sebelum kita bercerita. Macam aku tanya hang tadi, kenapa hang mai? Jawapan hang nak mengenai diri. Alright? Apa masalah kalau tak kenal? Dan apa untung kenal? Nak cari apa lagi kalau hang dah solat 5 waktu pun rasa selesa dah, semua dah cukup dah. Saya bagi. Tapi kalau hang rasa saya tak pernah khusyuk dalam solat saya ni, saya tak tahu nak buat apa dan saya seorang saja yang tahu saya tak khusyuk. Masalah yang rapat bau dengan bau ni, sah ni pun tak tahu yang saya tak khusyuk. Sebab yang mereka ni tahu rukun khawli sama taluk, rukun fi'li besar lampau. Qalbi saya yang tahu. Itu sebabnya lepas saya main sini, sebab saya tak pernah temu semayang yang betul. Saya tertipu dengan suasana, duduk dengan kipas sejuk, rasa lega apa semua, duduk dalam masjid. Biasalah suasana. Aku tak nafi, memang best duduk dalam masjid. Dan aku biasa duduk dalam temple, dalam church. Bagi aku rasa sama. Bukan, aku beritahu kat hang lah ni, kita proses. Halim, nama apa Halim? Hakim, okey Hakim. Dalam masjid ada apa? Sejadah. Ayat Quran. Kapet. Sah. Okey, yang tu dalam dia. Baik, masjid tu apa dia? Dibuat daripada apa? Batu? Kayu? Konkrit, simen, Kaca? Besi dah? Okey, dah ni hang tak bisa masuk church. Aku cerita kat hang pula. Hang tak bisa masuk kan? Okey, aku bisa masuk. Ada batu, ada simen, ada dinding, ada kaca, ada shilling, ada besi, ada kayu. Aku bisa masuk kuil. Sebab aku travel dulu, kadang aku tak ada tempat tidur, aku ondai lah. Pasal rumah Tuhan beli apa? Betul tak? Bagi mereka tu rumah Tuhan ni apa? Aku tumpang sahaja. Ada batu, ada simen, ada lantai, ada shilling, ada dinding, ada kaca, ada besi. Ada apa yang ada dalam Quran. Begitulah juga dalam rumah-rumah ibadat agama-agama yang lain. Tetapi yang masuk dalam tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak lagi lah yang masuk dalam tu. Ayat-ayat ni semua ada sekali dengan awak. Tetapi awak telah menyedar aku dah masjid ni rumah ibadat. Bible beritahu kingdom of God is in you and surround you. So hari ni nak beritahu qalbu mu'min baitullah. Duk datang mana? Hati orang mukmin, sebab dia sebut mukmin adalah istana Allah.
Bukan hati orang Islam. Hati orang-orang mukmin. Okey. Sebegitulah juga dia tak kata hanyalah orang-orang Islam. Faham tak? Manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Tak pedulilah dia agama apa sekalipun. Ada Quran ke? Quran. Baca surah Al-Baqarah ayat 62. Sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Syafi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Man, this Al-Quran, you don't play no shit, is it? It's clear as Kan tak tahu untuk orang Melayu, orang Arab kan. Tidak. Duduknya sendiri kan. Tak tidak. Orang Melayu, orang kita dah kena tipu banyak. Secara kita pun bersetuju. Contoh dia macam ni. Contoh, aku tak peduli aku jalan terus sebab apa bagi aku nak mati pun anytime. Mungkin hari ni aku dah sini, mai seminggu dua Allah Ta'ala hantar aku duduk ada di China ke, London ke, Jerman ke, mana ke, aku ikut je. Dan begitu juga mungkin yang hantar ke kubur untuk seketika waktu kan, untuk dia hantar mati. So you speak the truth. Biasa dengar dulu kita nak pegang Quran kena ada ayat semayang. Biasa dengar dari kecil. Okay, saya tanya Hakim, kalau masa tu Hakim ada kawan Hindu, macam mana Hakim nak bagi dia tengok Quran ni? Hakim kena pegang, dia tak boleh pegang. So baik, ini apa ni Hakim? Kertas. Yang ni? Okey, dakwat. Kenapa kita letak benda tu sampai begitu, sedangkan Tuhan bukan huruf, bukan makna? Ini cerita-cerita. Okey, so kita pergi satu lagi peringkat, iaitu kepahaman. Ada yang haram, ada yang tak haram, ada yang sah, ada yang batal. Bukan kertas dan packing ni. So pahaman duduk di sini ke pahaman duduk di sini? Sini. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim ni Quran ke? Hang. Ya. So sekarang ni bila ada internet, ada smartphone, lu cakap ni macam dalam Quran ada cakap, okey buka ini, ragu kawan aku, buka tengok, boleh pegang tak? Ini handphone lah. Itu kertas dengan ni plastik, tembaga, tin ke apa ke, handphone lah. Dia pegang, dia buka tengok, wah ini macam dia tulis lah, ada Melayu punya. Wah ini macam dia tulis lah. Insan manusia itu dijadikan sebaik-baik kejadian. Saya pun sama lah. Sama. Tapi you tak tahu. Sebab apa dia sebaik-baik kejadian? You tak tahu. Jadi dia apa, you tak tahu. Buka surah ni tunjuk pula. Yang tadi kita baca. Oh, Tuhan, ini Quran tulis ni macam apa? Habis apa sahaja orang cakap kita kafir lah apa semua. Dia mula lah. Aku tahu, okay, hold on. See, dia dah mula seronok dengan Quran. Kalau dulu, pegang tak boleh. Aku cakap tu terang, itulah menyesatkan. Indirectly. Menjauhkan umat manusia itu. Al-Quran tu bukan untuk orang Islam, untuk semua orang. Segenap umat manusia dia tulis dalam tu. Dan bukan pada zaman Nabi je. Sampai akhir hayat, sampai habis zaman ni. Sampai kiamat. So this kind of things, benda-benda macam ni, ilmu mengenal Allah, kenapa tak diajar di sekolah? Sampai hari ni bila benda ni terbuka, budak duduk atas motor, RNR sana ke, sementara satu orang lepas nak ambil, lepas kata, ni mamat rambut seragum ni duduk cakap dah. Terlepas serang dia duduk perhati, ada benda berlaku. Mak rempit jumpa aku tahan 3-4 orang kat Caltech ni. Selfie Sekali dia share, kono pula main. Aku dah tunggu Grab
Mereka share terus yang duk ada dekat ni, mai ramai-ramai. Punya laju, mai ambil gambar. Aku kata, hampa ambil gambar aku ni tak takut kat orang ke? Aku kata, selagi orang kata hampa sesat. Mana kami tahu, kami duk tengok tiap malam. Yang seorang tu dia kata, saya follow rapat bang. Macam nak kata apa? Nak kata apa nowadays? Ada Cina kontak aku, ada Hindu kontak aku nak mengaji, ada Kristian kontak aku nak mengaji di Malaysia ni. Aku kata relax. Relax. Pasal Islam bukan duduk kat bangsa. You will get when the time is come. So first you kena baca ini dulu. Kena study ini dulu. Okay, bila you habis study, you contact saya sekali lagi. Jumpa Hindu nama Shankar. Dia mau masuk Islam, kata tak boleh. Lu, apa saya cakap tak boleh? Dia Islam tak ada pintu. Dia kata, mau masuk, mau keluar tak ada. Kena sedar, kesedaran, realizations. Sebab Tuhan Allah berserta dengan kamu. Kalau tidak, you dapat konsep idea. Sat jauh lah, sat dekat lah, sat ke tempat kat langit lah. Semua ada konsep lah. Dah lah, dia nak cerita benda tu. Cuma dia macam ni. Okey, ayam ada yang dalam jug tu ayam apa? Okey, kalau tuang pecah dalam semua gelas tu, gelas yang ada ujung tu, gelas yang ada dekat aku ni, yang gelas ada kat hang tu, ayam apa? Kopi. So yang duduk dalam jug, duduk dalam jug lah. Yang duduk dengan hang, duduk dengan hang lah. Yang tak sentuh, tak sentuh lah. Tapi kopi-kopi lah. Kalau yang nak kata duduk atas langit tu, dia kata duduk atas langit lah. Allah juga. Yang dia kata Allah tu ada di Arash ni, Allah juga. Yang dia kata ni Allah meliputi petala langit tu pun Allah juga. So, kita tak ada masalah benda tu. Yang kata Allah berserta di mana saja aku berada, Allah juga. Faham tak? Meliputi lah, meliputi. Meliputi. So, orang nak, itu dia punya pahaman. It's okay. Kita tak mau ada Cagahan lah. kita tak mau ada yang buat begini pasal tak syok. Anak semayang, ampi kedai ni, yang buka kedai makan, kedai minuman. Makcik bagi, aku kata, Kim bagi minuman sekelas. Apa? Si sebab kenyataan tu tak tepat. Apa yang aku nyatakan tu tak tepat. Tapi nyata dah nak minum. Ibu main minum. Minuman pagi apa hari orang tahu. So Amai tanya aku, nak minum air apa? Milo apa? Milo dah terkeluar dah daripada teh ais, dah terkeluar daripada Coca-Cola. Tak, there's no question about other Milo, tapi nak tahu Milo apa? Ais ke panas, O ke apa? Minum dinosaur ke? Jadi, faham tak? So, Milo saja. Banyak kategori dia. Mengikut kehendak hang. Bukan kehendak penjual. Cik bagi Milo ais satu, memang tak. Tengok ais. Ni saya minta Milo ais. Minumlah! Orang buat kat dia tu tadi, dia tak ada minum, dia tak ada minum. Aku tinggal lah, ni takkan nak buang. Minum sudah lah, dah nak minum. Aku jual ayam, habis kat aku nak bagi ayam pun. Tak boleh lah. Sekali tu ya ramai. Ya. So, dia kena ada adab pula. Atas jalan ilmu tu tadi. Atas jalan kehendak itu tadi. Dia kena ada tertib dia pula. Ya. Kalau orang kata orang main Milo ais, tertib dia jangan buat dalam cawan. Cawan hak orang minum teh panas tu. Tak boleh lah, jadi pelik lah, jadi persoalan lah. Pasal apa lah? Ni baik-baik aku lah. Dia tu kata, aku nak mentak aku mana punya suka. Aku style aku bubur nanti burung aja orang tahu. Betul tak? Kadang. So, benda dia macam ni, dia mesti kena ada tertib lah. Nak cakap apa-apa, buat 5 waktu. Okey? Kita cakap apa 5 waktu. Kita buka daripada kitab kerukunan, dari niat terbagi pada berapa, qauli fi'li qalbi ni takluk dia apa.
Samak takluk dia apa? Qauli takluk dia apa? Fi'li takluk dia apa? Qalbi takluk dia apa? Semua kita nak kena proses. Lepas tu nafi isbat ni apa dia? Terus mana ada nafi isbat dah kalau nak sembah. Yang tu bab tasawuf ke makrifah. Tak ada. Ini kita cerita bab 5 waktu. Pasal apa nak pergi ke nak berdebat. Cerita benda tu ketika itu harus ada macam tu, kena ada macam tu lah. Dia ada rukun dengan hukum. Aturan dia. Kalau awak di tingkatan 3, aku tak tahu lah panggil apa, time kami dulu LCE, SRP. PT3. 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 Contoh macam tu. Kata aku tak mau ambil ni, aku nak ambil SPM terus. Senang kata. Style sikit kata. Kalau orang kata tak pas ke SPM. So jadi tak boleh. Pelajaran. Tapi makam dia tu, tingkatan perbincangan kita. Hari ni yang tengok, bila kita post kan, kau ni masuk nak cerita, kau ni masuk nak cerita, abang cerita lah kat abang punya wall. Abang nak hukum aku sesat ke apa, abang buat satu, abang cerita kat wall nampak lepas ni sesat macam ni. Aku duk cakap masuk pergi projek, di situ kita tengok yang dia tu Dah pakai fake account. Orang yang sama. fake account memang jenis-jenis tu tak payah. Taklah masuk aku orang mengkopi tunjuk aku, tambah tunjuk buat aku. Kata benda ni for me it's been for how many years already. Orang tuduh aku sesat itu ini apa Macam semua. itu lah kat Facebook rekomen abang pakai gelang. Abang balas tu. Aku boleh buat. Senas apa? Ha? Yang apa dia kata aku pakai gelang. Gelang kan haram. Tak ada soal banyak-banyak. Tu. Tak lah, pasal dia buat tanda soalan banyak dengan seruan. Tu aku kata dia buat apa nak bubuh itu banyak-banyak. Aku satu sudahlah. Dia nak perhatian. Saya masuk kata benda tu bukan teruk pun. Aku pakai gelang, bukan hang pakai. Betul. Kalau haram sekali pun apa ada kena mengenang hang. Kalau aku masuk neraka pun, Dia tak tanggung pun dosa. baik kalau kita proses masuk sikit masa pengajian tajalli tahqiq. Kira kita proses buat luar. Sebab dalam fiqh tu pun ada kaedah tasawuf dia. So kita proses sikit. Kehidupan di syurga tu tak tua dan juga tak muda. Dia guru aku cakap 16 ke 25. Umur tu Masa Pak umur 16 umur apa? Pak umur 25. So what got to do? Kalau dia balik syurga, apa connection hang dia? Ini kalau kita nak proses. Banyak berapa surah yang kita duk sebut tu di syurga pakaian sutra dan mereka memakai gelang-gelang emas dan perak. Berapa ada ayat dalam tu, bacalah Quran, tengok. Ini baru pakai plastik cabuk ni dia pakai rendah. Dia fikir apa? Aku bukan pasal apa aku pakai gelang. Apa nak kalau nak tahu? Lebih. Pasal apa aku pakai gelang? Tan sini pasal apa aku pakai gelang? Tak tahu. Pasal tak boleh buat cincin kan ni. Dah nampak sikit tau. Tak, kalau boleh masuk cincin tan ni aku buat cincin tak buat gelang. Tapi pasal gelang duk tan ni. Dia nak banyak, dia nak sikit, nombor 2 tapi duduk tempat tan ni. Kalau aku buat gelang tan sini, lain dah apa nak marah aku pakai gelang. Boleh dah tanya. Kan? Kalau haram bagi hang, bagi aku tak haram nak kata apa? Okey je. Tak ada masalah. Ada orang, ada manusia tak boleh makan babi. Ada manusia boleh makan babi. Aku tak cakap buat pegangan. Aku cakap buat orang itu sendiri. Ada kawan aku Cina tak boleh makan babi. Wah, vegetarians. Lagi ayam tak makan, ikan pun semua tak makan. Cina dari kecil. Sayur. Sayur. Ada macam tu. So hari ni ada orang nak pakai gelang. Hang pakai jam aku tak kata apa pun. Dia usul balik plastik kan?
plastik dengan tin. Berduri. Cuma persepsi, konsep dan idea. Tu kalau gelang tapi bubuh jam, jadi jam. Sama. Alah, Apa beza dia? apa rapat dia betul-betul aku buat jam besar tadi. Ambil jam Passion. dekat gelang. Dah ambil jam besar apa rapat dia ni, rapat dia betul-betul pelekat jam besar tadi. Jadi Jam. jam. Oh. Dia tak boleh tiba pasal apa tangkai jam dia besar. Itu pula. Kena. So, you cannot please people. You tak boleh tutup mulut mereka. You tutup punya telinga sudah. Dia apa? Kerja yang mudah dah. Dia kerja yang teruk kalau nak buat layan ni apa. Kerja yang mudah tutup telinga buat tahu sudah. Berpalinglah daripada mereka yang bodoh. They are powerless without direction. Ada satu mamat tu main tekak dengan aku pasal korang selalu guna ayat tu jadilah pemaaf berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Awak bodoh ke? Kalau aku tegur hang macam ni, kita bodoh. Hang nak tegur aku apa untung hang? Aku pakai gelang ni. Hang semayang ke tak semayang, aku tak tegur hang pun. Walau dai hang lebam pun, aku tak pernah kata hang ni tak bagus atau hang ni bagus. Sebab aku tak akan langgar apa yang Tuhan pesan. Sesungguhnya kamu tak bertanggungjawab ke atas amalan mereka. So apa yang hang duk kalut? Kalau amalan mereka dia hang tak tanggungjawab, sebegitulah juga dengan kelalaian mereka. Islam tu mudah. Yang perlu bagi ceramah ayat Asami siapa? Tapi aku lah aku nak pakai guna pun. Tuhan tak kata apa dengan aku. Hamba baca Al-Quran tu cerita siapa? Untuk hamba take over hentam orang ke? Aku dah baca Quran, aku hafiz, aku itu, aku ini, aku tahu segala surah tu ada dalam kepala aku, segala ayat kepala aku, tinggal nak tunjuk tak tunjuk ke apa. So aku boleh hentam apa lah. Betul ke? Tak ada. Hang faham tak faham Quran duk ni ya? Hang tak percaya kalau kubah Quran ambil ni buang tu. Tak ada siapa sentuh seminggu dia duduk dalam tu. Ini yang muhaddas. Quran yang khadim tu ada kat mana? Yang ni cucu tu belakang. Jadi nak kena faham. Nak kena faham baik-baik. Cabang ilmu pengajian. Contoh okey waktu aku duduk di luar negeri kan. Aku bersembang dalam majlis sufi ke apa semua. Tak ada mereka tegur rambut aku dari elok pun. Ada main peluk, terima kasih, nak bawa pergi Afrika, pergi jumpa guru lepa lah apa semua, bayang, payung, mau flight tiket apa semua. Kita tak pergi. Kita balik main sini ada yang call bait menangis rindu. Pak, kami boleh collect duit, hamai sini, duduk ada tempat dan boleh tengok anak hang. Aku kata the danger is when you cannot be with yourself. This is the danger. Even hang bagi aku flight ticket first class pun aku tak main. Sebab hang dah dapat satu benda yang best. Pasal hang perlu aku. Kita perlu berpisah. Supaya hang boleh terima dia yang. Ni bila guru tak ada, habis dah jadi tak best, jadi tak apa. Sebab apa? Sebab awak telah terhijab dengan guru awak. Awak telah terhijab dengan wasilah ni. Awak kena menghormati dia, bagi Fatihah kat dia. Itu saja. Sebab dia membawa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitulah juga dengan Imam Mahdi. Tidak boleh mengaku dirinya Imam Mahdi. Kalau mengaku tak boleh. So beginilah keadaannya. Mereka tak pandang zahir aku. Sebab kita di Malaysia ni, entah apa dia ajak dalam pengajian agama kita dulu. Dia macam profession lah. Kalau doktor pakai baju macam lab doktor kan. Kalau jurutera mesti bawa spana ke, pakai safety helmet ke. Tapi kalau ustaz dia kena pakai jubah serban lah, baru dia nampak profession tu. Jadi bila orang Tapi kalau Abu Jahal pakai apa? tu Takkan dia pakai blue jean, takkan ada Levi's macam tu. Aku cuma cakap benda tu. Di Indonesia, orang pakai songkok tak kira Kristian boleh pakai.
Di negara Arab, orang-orang yang Kristian Arab boleh pakai jubah sorban. So kita ni terlalu bodoh sampai macam tu sekali. Dulu saya duduk di Sabah kan, orang Kristian pun ada bin. Ha. Ha. So nak kata apa? Ha. Buka So- macam Melayu. Bulan puasa makan, orang pergi tangkap. Tengok IC Kristian. Ha. Ha. Nama bin, ada bin. Ha. Dia kata Melayu murtad ke apa ni? Kan? Dah dia, nama bapak dia bagi ada bin, nak buat macam mana? Tak tahu lah bin kat Malaysia ni ada bin tau. Kalau kat luar tak ada bin kan. Abang nak pergi overseas semua, orang Islam ada bin kan. Bin Aku tak semua. check pula benda tu, tapi tak tahulah. Boleh jadi ada lah, boleh jadi tak Dekat ada. China tak ada. tu kan orang Islam kan. Nama Lim Ah Chong ke apa tu pun ada bin pun. Sekali lagi lah, itu buat konsep dan idea. Sesungguhnya lah, yang amal yang sebenarnya amal tu kita jatuh dekat tak buruk dan tak bersuara. So, bila jatuh dekat tu, benda-benda masalah luar ni lah, macam yang cakap ni lah, akan buat macam mereka ada kerja tak? Bila mereka boleh buat macam tu. Dengar orang kata, oh, rumah tu budak-budak duk lepak tiap malam mengaji apa. Mereka main lah hantar surat. Kena hadap lah pergi jumpa mereka. Tanya, awak apa tak main ni? Atau awak tak panggil orang yang hantar protes tu main sekali? Ni lah duduk sekampung dengan saya. Dia kan yang hantar? Tak boleh bagi tahu sebab apa nak jaga keselamatan dia. Ni yang kena hina ni, dituduh sesat ni jangan pula. Spiritual side kot. Spiritual side ni. Baru dituduh, belum dibuktikan lagi. Maksud saya cerita dia macam ni. Bila suasana dituduh sesat, kelukaan tu dalam. Mental trauma dia. So, emotional distress. Stress, yes. Depression. Depression. Okay. So, orang yang menuduh adalah terterbit daripada syok. Wasangka dia. Itu masuk dalam golongan apa? Boleh jatuh kepada fitnah. Boleh jatuh kepada mengaibkan orang. Boleh jatuh dalam kategori memburukkan orang. Dia buat ni. Buat apa? Dia tak main sembang pun. Dia rasa tanggungjawab lah sebenarnya. Kalau awak ahli jawatan kuasa masjid pun tak ada masalah masuk. Kami buat kenuri arwah baru ni jom pun panggil dia pun main baca apa-apa semua. Nak jaga yang ramai juga. Kau pun buat kenuri arwah panggil orang masjid. Kau dia duduk tengok gambar ayah lah. Ni lukis lukis. Duduk. Nampak nak baca apa makan. Baca nak makan apa makan. Pegangan aku lah. Ini keramaian. Tetapi kenapa buat protes? Kenapa tak main duduk bersoal jawab? Bukan kita nak bergaduh, nak makan, nak tenang. Tak, nak jaga keselamatan mereka. In that very mean, indirectly, you are telling me, kami ni nanti marah kat dia. Bila kami tanya kenapa ada perasaan, sangkaan yang kami akan marah orang yang komplain atau buat petition ni atau yang menghantar surat protes ni. Kerana dia buat bagi hampa, dia tuduh hampa. Makna dia telah melakukan tuduhan. So, kalau proses-proses, awak on behalf orang yang menuduh. Orang yang mendakwa. Yang didakwa ni belum tentu bersalah. Yes. You are guilty till you found guilty. So, hari ni, benda yang berlaku sekian lama di Malaysia ni, orang yang membuat surat, ahli jawatan kuasa ke atau siapa yang dalam kampung tak perhatian, tak berjawab agama. Jawab agama simpan ni pun ni. Lindungkan ni kau. Bila tanya why, bukan kita nak gaduh. Kita nak panggil dia duduk depan. Apa hujah dia? Hang tak suka masuk dalam rumah aku, tak apa. Hang tak mau jemput di masjid pun tak apa. Mari kita sembang ni dalam pejabat agama. Dan Pak Haji, Pak Lebay dalam pejabat agama ni, hampa duduk sat. Hampa tak selalu cakap apa. Sebab hampa sebagai witness, hampa orang yang bertauliah. Hampa kena smart. Hampa sebagai penyaksi, hampa sebagai juri. Tetapi, hampa pun kena tahu lah ilmu ma'rifatullah. Hampa kena tahu lah ilmu tasawuf. Hampa kena tahu lah peringkat-peringkat, kaedah-kaedah tasawuf yang berperingkat-peringkat tu. Baru boleh tahu, oh dia ni cakap bab ni. Oh dia ni tak tahu yang kata ada solatun daim dan solatun qasyun. Dan solat ni sebenarnya dia boleh try. Ni Pak Haji Yusof buat protes lepas dengan arwah pak dia ni sebenarnya macam ni. Pak Haji Yusof tak tahu kaedah solat tu. Dia ada 3 kedudukan.
Yang mereka duk buat ni Rosyiun dan Daimun. Oh ya, biar buat mereka tak buat Fa'ilun. Fa'ilun tu mereka ada masalah. Masalah mereka Pak Usul boleh jawab dah Sat. Tak ada khusyuk dan tawaduk apa semua. Oh, saya pun tak khusyuk juga. Tapi saya buat. Baiklah, saya tunjuk dalam surah ni, ayat ni, surah ni, ayat ni. Tiada pertimbangan di akhirat kelak, segala amal ibadat digugurkan. Dan tak ada pertimbangan. Dia tulis dalam surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Ustaz, ni ada mufti, tolong bagi Ustaz. Bagi Quran, baca Ustaz, saya nak dengar. Kalau saya baca, awak dia meluat. So awak baca sendiri, kita semua dengar. Itu masalah saya. Tolong baca. Dia baca, Pak Usul ni pun baca. Orang-orang yang rugi ni adalah orang-orang yang mendusta ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Maka segala amal ibadat mereka akan gugur di akhirat kelak dan tidak ada pertimbangan. Takkan saya nak buat lagu tu Pak Usul. Buat kerja sampai sana tak laku. Nak balik tak boleh dah. Dah ditiup dah, bumi dah berlipat. So saya nak buat apa lah ni? Dia kata dihumban terus, tak ada ni. So saya tak maulah macam tu. Dan tujuan semayang ni adalah untuk diri kamu dengan Tuhan, bukan dengan orang yang ramai. Kalau saya nak duduk dalam rumah ke, kalau saya nak buat daimum ke, kalau saya nak buat Rosyiun ke, kalau saya nak buat Fa'ilun ke, mampu bigat saya lah. Tak simple as that. Ampuh ni sebenarnya apa dia ahli-ahli tertinggi jabatan agama ni. Sepatutnya macam tu lah. Paul. Yes. Aku hilang anak, dituduh sesat, ampuh diam. Weh, dia dah anak dia hilang dalam hak jagaan ahli tertinggi Mahkamah Syariah ni. Satu Malaysia tahu ni, anak dia hilang bawah hak jagaan Mahkamah Syariah. Lepas tu dia dituduh sesat pula selepas. Bukankah kata dia ada dihina dan dianiaya? Kita orang beragama ni takkan kita diam. So, buat kerja apa sebenarnya? Mana patut kifayah ni belajar. So, benda macam ni membuat budak-budak muda rasa fuck off man. You just human being. You nak jaga you punya karakter. You nak jaga you punya jabatan. You nak jaga you punya gaji. You nak jaga you punya ego trip. So, you jaga. You jaga tapi dengan orang lain. I got no respect at all toward you guys. Faham tak? Bukan nak gaduh. Anak aku hilang bawah mereka buat tak tahu. So, mana ahli-ahli JAKIM, Jabatan Agama, mana ni unit-unit khas, apa ni contoh dia macam ABIM, mana hampa pi? NGO. Mana sentimental feeling? Mana hampa punya Terasa kemanusiaan lah. hampa punya sentiment atas saudara Islam, sesama Islam ni mana dia? So, hampa tak tunjuk benda tu kalau aku ni. Tapi hari ni bila aku sembang benda ni atas dasar membela yang dituduh. Dia aku. Tak tahu benda ni jadi meletup, jadi besar. Bukan aku nak ada ego. Hampa boleh tengok berapa ramai dia tuduh aku sesat lagi. Berapa ramai dia hentam aku lagi. Aku masih aku lah. Sebab aku tahu orang yang hentam ni geng apa. Dan dia pun tak faham tu. Orang yang hentam ni geng apa. Macam Azali Aminah. Bawa balik cross. Cikgu dia bagi. Tengok. Aminah kena tulis hak ni kan darjah 1. Dia kata kena tulis hak ni cikgu bagi. Berkeping-keping A4 paper, huruf T kecil. T atas bumbung, T tepi tingkap, T dekat sini depa kena color. Cross tu. Mata depa tu dah tertakluk dengan cross tu ya. Saya kata this is I never seen, cakap dia. Setiap orang masuk sekolah huruf A dulu. Tapi nak berdebat tak boleh lah. Betul tak? Sekali dia nampak kita ni dah mula nampak ni tak best. Pasal palang lah. So kita okey lah. That's how they psycho. Color ni. Lepas tu dekat atas pokok ada huruf T. Sekali atas bumbung rumah ada huruf T. Huruf T kecil tu. Dia ajak huruf T dulu. Lepas tu pelekat kat dinding. So I see, wow man. This is the way they psycho. Tak apa. It's okay. Tu bagi kayu satu untuk buat kitchen lah apa semua. Malam. Alright, aku bawa dia pergi. Jom Mina masuk church. Sebelum masuk tu gambar ada. Jesus tu kena pukul. Nak kena angkat kayu tu dia jatuh tu dia perut berdai dia. Nampak dia nak angkat kayu tu kayu yang Mina dapat tu.
Dia tak mau angkat. Tak ada cerita yang dia bawa pergi mana pun kayu tu. Dia dipaksa untuk angkat. Situation dalam 12 jam sebelum dia kena bunuh. Sebelum dia cerita dalam depa lah. Faham tak? Sebelum dia disalib. So situation tu, in that period, dia tak mau lepa yang suruh angkat. Depa paksa dia angkat. Depa paksa dia bawa. Geng jahat ni. Dia tengok. Lepas tu masuk dalam tengok tu. Dia besar lah patung. Duduk tu. Tangan kena paku, kaki kena paku. Kan? Sini lutut pecah. Dia berkatok. Sini dia tikam tengok. Dia tengok tu. Geng jahat suruh bawa dan paku dia pula kat situ. So bermakna siapa yang bagi dekat Aminah cross ni, kayu ni, geng jahat, bukan geng Jesus. Jesus tu Nabi Allah, nama dia Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Geng papa, geng Tok Wan, geng Aminah. Tapi yang bagi kat Aminah ni adalah geng jahat. Esok dia pihak kelas dia tak. Ni geng jahat yang bagi ni. Dia cerita habis detail. Semua budak beritahu kat dia tu. So, that's how to counter. Tak makan cekak lah. Tak, kita ajak benda betul. Kita bukan kata dia tak boleh masuk dalam church. Kita tak ajak anak kita begitu. Kita ajak dia mengenal Allah. Kita tak ajak dia mengenal agama. Tak tahu apa sebab tu. Aku tak ajak bab fiqh kat Aminah Azali ni. Aku bagi dia total freedom. Tapi jangan lupa apa yang nyata. Kalau lupa benda yang tak ada, itu normal. Tapi lupa benda yang berserta, itu tak normal. Itu dah nyanyuk. Kan? Dia tengah duduk jadi, awak Tok Wan, Tok Wan nak cari telur Tok Wan mana tak tahu. Itu dah leceh nanti dah. Dah leceh dah lah macam tu. Benda berserta kan. So tahap tu kira leceh lah. Tok Wan tanya tak mana telur Tok Wan duduk tu. Itu kira aku kali duduk belakang jubuk kan mana tahu dah bukan duduk. Tak lah. Logik tu ada. So orang kata apa, Imam Makrifah ni mana yang kata susah anak abang lepas pun Aminah Azali pun boleh faham. Apa yang susah? ada banyak orang minta aku buat parenting lah, buku untuk budak-budak. Boleh buat, bukan tak boleh. Takut hampa sendiri tak boleh terima. Pasal hampa pun tak mengaji ilmu makrifah. Terus duk jual buku babi hutan tu bona dia hantar mai pejabat agama ni orang SB mai bukan kita buat jual kitab pun. Yang mai punya ramai macam kolam ketih budak-budak muda keliling meja kita ingat. Hujan-hujan ni kan. Hujan-hujan lebat boleh bersanggup mai budak muda ni. Ada yang lepas tu panggil abang saya buat bang tak apa. Saya kita cari jalan berhenti. Pasal benda tu akan membawa ketagihan, akan membawa orang susah. Akan susah tak ada duit yang jadi ni. Semua buat apa susah. Tapi hang tu istimewa. Aku nampak. Apa yang berlaku kat hang tu, suasana tu tak permanent. It's up to you lah. Kalau hang rasa nak kenal lagi 3 tahun, nak kenal. Dalam tu macam-macam perjalanan dah. Dia nak tanya okey tak okey, dia pun kata tak okey lah. Tapi hang yang suka lah dah nak. Tapi memang tak okey lah. Kesudahan ni hang tahu banyak orang-orang yang dahulu sebelum hang jadi jadi tekanan, jadi susah. Tapi kalau hang nak layan juga, nak kata apa? Kalau saya minat nak mengaji, minat jadi mengaji lah, tak ada masalah. Apa ada masalah? So benda-benda macam ni kena tahulah. Macam Hakim tadi lepas tanya tadi kan, kena konkret benda ni. Kenapa Hakim nak mengaji? Apa yang Hakim nak sebenarnya dalam hidup Hakim ni? Apa untungnya kalau Hakim mengenal Allah, dan apa ruginya kalau Hakim tak mengenal Allah? Benda-benda ini Hakim tahu. Pasal esok bila Hakim dapat, dugaan dia datang daripada luar, bukan daripada dalam. Dugaan akan datang melalui siapa yang dekat kita. Kalau isteri kita akan cuit. Kalau kekasih kita akan kacau. Sebab benda ni, it's very hard. They're jealous. Allah Ta'ala ni cukup jealous. Walaupun dia ada segala-galanya. Sebab dia tak mau lain. Hang bawa besar buah nyok, pergi jumpa dia.
Tanya, hang bawa baru. Belian aku nak bawa bagi kat dia. Belian tu pun dia punya. Orang belian bawa belian tu dah. Tapi satu benda ya tak boleh disamakan dengan segala sesuatu di atas muka bumi ni, Hakim. Hakim tahu kan? Apa dia? Ha? Dia Hakim lah. Yang nyata. Ni tak ada dah yang boleh sama, Hakim. So benda tu lah paling special. Dia pun sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So tu sebab dalam Hinduism kata the highest level in the religion is surrendering yourself. Dalam Kristian pun kata this only way to God, live yourself. Dalam Islam pula kata menuju ke arah kejayaan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mereka yang memegang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tidak akan getar walaupun berdepan dengan Dajjal. Mati sekali je sebenarnya. Kita kalau ngaji jalani, faham? Kita tak kebaik pun tak apa. Kita kena apa pun tak kisah. Kan? Orang ambil bini kita depan mata pun tak apa. Tak mau, habis je. Aku make sure tak akan menghina diri aku. Orang tu nak kata dayus, orang tu nak kata ni, go ahead. Yang nak main lagi sempoi pun tak tahu. Tak. Whatever happened to you is the very much part of transformations. Transform. Allow it to happen. Let go. Sebab alam roh. Lepas tu dia cerita pula masuk 53 alam perut. Lepas tu dia cerita pula lahirnya ke bumi ni. Cerita pula masuknya alam kubur. Dia cerita pula alam kebangkitan pada mahsyar. Lepas tu dia cerita pula syurga neraka. So where is the full stop of the journey self itself? Tak ada full stop. Mana yang mati? Pindah tak jadi. Apa dia ni? So kita kenal diri tu lah. Apa yang best, apa yang tak best. Ada motor tak rosak, best. Ada badan sihat, best. Ada badan tak sihat, tak best. Tapi ini semua journey. This all very much part of kisah-kisah. Babak-babak dalam hidup. Kalau dulu dia yang mabuk, minum itu, perempuan ini, merocek, bergulin apa semua, tak kisah, guling kecil ke, guling besar lah, apa lambat dan lah, apa itu, ini, apa semua. Tak tahu ini yang jadi orang yang baik. Adakah dia yang lain? It's very much about amarah laumah marhamah radiyah kamaliyah mardiyah. It's very much about behave, sikap. It's very much about good and bad. Tapi semua tu yang menyesatkan dan yang menerima petunjuk. Dan siapa yang beri benda tu. So nothing to proud, nothing to condemn. Nothing to pleasure, nothing to condemn. Hidup susah sewat. Ada itu tengah hang ni. Sebab apa hang jadi lugu ni? Sebab mengaji jalan ni. Itu jadi lugu ni. Anak hang lugu ni. Aku tahu apa jadi kat hang sebenarnya. Dia kata, what happened to me then? Oh ni apa semua ni. Bini yang mau dengan orang lain. Oh yes. Then what happened to me? That's happened to her. She go with another man. But what happened to me? Alah, tinggal sendiri seseorang. So what? Dia orang bersalah. Tak, maksud dia nak tanya dia pasal apa? Aku tinggal seorang, aku hidup macam ni. Kan? Meniaga aku kadang ada, kadang tak ada. Itu macam ni apa semua ni. Yes. So, what happened to me? Aku ada kawan baik-baik lagi ramai. Aku ada para sahabat baru-baru banyak.
Kalau sahabat lama yang berpaling dah tak mau aku dah, rasa aku ni macam ni, dia ni tak boleh pakai, dia ni lagu ni. Okey, aku jahat, aku itu, ini aku ni tak boleh pakai, aku ni bahaya, aku lagu ni. Okey, ni yang baru-baru ni dah. Takkan aku nak nafi dia. 10 belah pada aku. Seorang ada yang faham aku yang boleh duduk bel ni cukup lah. Why you need 10 kawan yang ada dekat hang dah lah siapa nak hentam hang balik. Tak perlu at the first place kawan macam tu. Hang kahwin dengan satu perempuan, satu masa hang akan tinggal dia. Atau dia akan tinggal hang. Matter of time je. Dia, benda dia, apa pun diri kita dulu. Kalau naik kereta terbang, kalau kereta terbang nak meletup, dia suruh buka hang dulu, bukan suruh buka anak hang. Kat hang dulu, baru kat anak. Oksigen tu. Hang bubu kat anak dulu, hang mampu. Anak tu nak buat apa, nak kat beg, tak reti nak keluar, lari ke pintu mana, hang tak tahu. Hang bubu kat hang dulu, baru hang selamat dia. Hang berapa tahun nak angkat dia, apa semua, pergi mana semua. So, kita mengaji, mengenal Allah. Allah berserta segenap umat manusia. So apa masalahnya? Itu sebab dalam mengaji ilmu makrifah yang best, dia sayang semua, dia tak hukum. Yang buat leceh tu pun dia tak benci, cuma dia berpaling ya. Dia bolayan. Kita duduk kat situ. Sebab tu Nabi tu pun dia cerita apa, orang Yahudi tu paling dia tarik ke, paling batu, paling sampah pun dia tetap, dia tak membenci. Kasih sayang dia bijaksana juga. Dia senang. Sebab kalau kata ni macam ni, kalau orang nak baling taik hang, mana taik tu ada air dari mana? Belah baling ke belah sini? Dah balik. Sebelum dia nak baling kat hang tu, taik tu dah ada kat dia dah. Kat kita tak ada. So kalau orang duk maki hang, duk kutuk hang, duk hina hang, duk tuduh hang sesat, benda tu ada kat mana? Dari depa bawa keluar mai sini. Bukan kita punya pun. Dia ni sesat ni daripada hang lah. Bukan daripada aku. Dia ni tak betul ni daripada hang lah, bukan daripada aku. Aku simply fine. Hang nak pakai jubah serban, pakai lah. Aku nak pakai lagu ni, hang tak boleh accept. Hang yang tak boleh accept, bukan aku. Very simple. Bila hang dah mengenal Allah Ta'ala, sebenarnya simple. Dia ni jahat ni. Macam mana hantar dia kata, dia ni jahat. Dia cakap, dah dia tu cakap. Daripada dia lah. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada mana datang, di situlah kembalinya. Patah balik Clear, jelas. So what we are here for? Enjoy roti, enjoy kacang, enjoy ayam, ni kopi apa semua. Mampu dia apa, kita enjoy kita punya time. Yeah.